Okey, jangan salah faham, tak bermakna kalau aku kecewa dengan telefon ni teruk. Bukan. Kalau kau tengok pada video unboxing hari tu, aku dah cerita kan, telefon ni memang sebuah telefon mid-range dengan specs yang sangat menarik. Tapi lepas aku guna telefon ni dalam seminggu, 7 hari macam tu, aku rasa telefon ni bukan seperti yang aku jangkakan. Okay, sebelum aku nak cakap pasal kenapa aku kecewa, aku nak cakap dulu benda yang best pasal Redmi Note 11 Pro 5G ni selepas aku guna dalam seminggu. Yang pertama adalah reka bentuk dia. Design dia boleh kata nampak fresh berbanding generasi yang sebelum ni. Untuk Pro 5G ni, dia datang dengan reka bentuk yang lebih flat. Frame dia flat, rata, back panel pun rata, dan dia tiada permukaan yang melengkung macam Redmi Note 11 dan juga 11S. Senang cerita macam design iPhone 12 dan juga iPhone 13. Dan untuk warna pula, aku dah cakap banyak kali, aku sangat minat warna hitam yang ada pada siri Redmi Note 11 ni. Nampak macam matte black sikit. Dia bukan betul-betul matte lah sebab dia masih lagi pantulkan sedikit cahaya. Dan bagi aku, overall design dia nampak lebih minimalistik dan nampak lebih kemas lah. Dan juga phone ni dia ada tambahan tulisan 5G dekat bawah ni sebab dia support 5G. Dan juga ada tulisan 108MP kamera dekat kamera modul dia. Satu benda yang aku suka pada Pro 5G ni adalah kalau kita tengok pada bahagian depan, design dia nampak lebih cantik, nampak lebih mahal lah. Sebab bezel skrin dia lebih nipis, dagu lebih kecil dan punch hole pada skrin dia nampak kecil gila. Nice. Cuma yang kurang best sikit, at least bagi aku tak suka sangat yang bersegi ni sebab kalau korang pegang lama-lama akan rasa macam kurang selesa berbanding melengkung. Kalau belakang ni melengkung memang lebih sedap lah pegang tu. Anyway, kalau kita tengok dari segi positive side dia, telefon yang lebih bersegi ni grip dia lebih sedap dan korang takkan rasa licin lah. Okay, now aku dah sentuh pasal skrin. Sejujurnya skrin telefon ni memang best untuk korang guna. Korang dapat semua benda. Kualiti yang bagus, AMOLED, refresh rate yang tinggi 120Hz, resolusi Full HD+, support wideband L1, DCI-P3 camera, color accuracy yang bagus dan juga brightness yang bagi aku cukup terang untuk kegunaan harian. So semua benda yang best pada skrin korang dapat pada Redmi Note 11 Pro 5G ni. Dan bagi aku dengan harga yang ditawarkan, aku jamin lah ini memang antara kualiti yang terbaik yang korang akan dapat. Okey, apa lagi yang best dengan phone ni adalah bateri dia. Bateri yang besar, 5000 mAh. Performance bateri phone ni sangat bagus disebabkan phone ni gunakan chipset yang power efficient, chipset 6nm, so dapat panjangkan sikit lah hayat bateri phone ni. So dengan saiz 5000 mAh, dia dapat tahan lama dalam 2 hari penggunaan dan aku dapat screen on time dalam 10 ke 11 jam, even push ke 12 jam kalau korang selalu tengok movie. Dan bila bateri yang besar ni digabungkan dengan fast charging yang laju 67W yang dibagi dalam kotak sekali ni, yang dapat charge kosong ke 100 dalam masa 45 minit, tak ada komplain. Okay, satu lagi benda yang best pasal telefon ni yang jadikan experience guna telefon ni lebih best adalah stereo speaker dia. Bunyi stereo speaker dia lebih sedap sebab dia support Dolby Atmos. Aku baca pada specs list dia just ada high res audio je, tapi bila aku tengok setting ada Dolby Atmos. Dan dengan Dolby Atmos ni korang akan perasan lah kualiti audio dia lebih sedap, lebih punchy dan lebih clear lah berbanding Redmi Note 11 dan juga Redmi Note 11S yang tiada Dolby Atmos. Senang cerita, kualiti audio dia trusted lah. Aku yakin nak tengok movie, dengar lagu, dengar podcast, semuanya aku boleh dengar tanpa earphone dan aku puas hati. Okay, so macam-macam benda yang best pasal telefon ni. Jadi kenapa aku kecewa kan? Sebab yang pertama adalah chipset yang digunakan, chipset Snapdragon 695 5G. Kalau aku nak sembang dari segi performance, power dia, aku boleh yakin lah yang korang akan puas hati lah dengan power dia. Kau guna harian, media sosial, gaming, multitasking memang super ok, super lancar. Cuma dengan harga yang ditawarkan RM1,200, lebih tepat lagi dan aku jangka lebih banyak orang beli yang RM1,300 untuk 8GB RAM, korang dapat chipset Snapdragon 695 sahaja. Kalau kita nak compare macam telefon Xiaomi yang lain, Mi 11 Lite 5G NE, harga RM1,200 dapat 8GB RAM dan dapat chipset Snapdragon 778 5G. Boleh kata 20% lah performance even better daripada 695 5G. Jadi apa yang aku cuba nak sampaikan, bila harga telefon dah sampai RM1,200, RM1,300, ada banyaklah alternatif telefon lain yang berikan performance yang lebih better, lebih padu lagi. Okey, yang kedua kenapa aku kecewa adalah kamera dia. Xiaomi masih lagi guna lagi sekali sensor HM2 Samsung 108MP. Bukan tak bagus sensor ni, cuma bagi aku dia tiada penambahbaikan. Masih lagi tiada OIS, Optical Image Stabilization.
Dan this time even downgrade sikit dari segi video, 4K jadi 1080p 30 frame per second sahaja. So kalau aku nak ulas dari segi kualiti gambar dia, secara overall aku boleh cakap kualiti gambar dia nampak cerah, clear, kawalan cahaya yang baik, dan untuk warna dia nampak lebih saturated dan pekat sikit lah. Dan actually kalau korang nak warna yang lebih natural, korang boleh tengok Redmi Note 11S. Ini aku bandingkan 11S, 11 Pro 5G. Korang boleh perasan yang 11 Pro 5G ni warna lebih pekat dan maybe lebih cerah sikit. Okey, untuk gambar kamera ultra lebar 8 pixel dia overall nampak okey, kawalan cahaya yang baik. Cuma details dia berkurang sikit lah disebabkan 8 pixel sahaja. Dan untuk gambar tempat yang malam ataupun tempat gelap waktu malam, aku rasa korang kena guna night mode dia kalau korang nak gambar yang cantik. Sebab dengan night mode nampaklah gambar lebih terjaga, kawalan cahaya lebih baik, tak overexpose dan nampak lebih cerah sikit. Okey, untuk gambar pada bahagian depan, kamera selfie 16 megapixel, aku perasan gambar selfie dia white balance dia tak betul sikit. White balance kurang konsisten. Kadang-kadang kuning sikit, majoritinya kuning sikit lah. Korang boleh nampak lah perbezaan antara 11S punya selfie dan juga Pro 5G punya selfie. Maybe boleh update pada software yang akan datang, Xiaomi, maybe. Dan dari segi detail selfie dia masih lagi okey dan kawalan cahaya pun masih lagi okey. Dan untuk video dia pula 1080p 30 frame per second, nampak stabilization yang baik, tak nampak gegar, warna nampak okey dan kawalan cahaya pun bagi aku masih lagi terjaga. Overall okey lah video dia. Okey, walaupun tak ada 4K tapi okey. Dan lagi satu aku kecewa sikit je, iaitu dia punya software dia, iaitu MIUI 13. Lepas seminggu aku guna, experience penggunaan tu aku tak rasa beza sangat lah dengan MIUI 12.5 yang sebelum ni. Dari segi setting, dari segi grafik, apa yang korang nampak pada UI dia, nampak lebih kurang je macam MIUI 12.5 dan masih lagi gunakan Android 11. Kalau dia berikan Android 12 dari dalam kotak, maybe aku lebih shock lah kan. Dan yang terakhir sekali aku nak sentuh pasal fingerprint sensor dia. Masih lagi ada dekat bahagian sisi. Cukup pantas, memang perfectly fine, perfectly fast. Cuma aku lebih prefer in-display fingerprint sensor. Sebab aku perasan banyak dah telefon mid-range jenama lain dah bagi in-display fingerprint sensor pada telefon mid-range dengan harga 1000 lebih ni kan. So hopefully Xiaomi akan berikanlah pada generasi yang akan datang. Dan lagi satu pasal always on display, aku dah cakap banyak kali pada 11S dan juga 11 yang biasa. Tolonglah Xiaomi, fix always on display. Jangan bagi 10 second always on display. Okay? Okay, jadi itu dia apa yang aku rasa selepas aku guna telefon ni dalam seminggu. So kalau korang tanya aku berbaloi ke claim untuk beli telefon ni, secara overall aku boleh cakap yes, masih lagi berbaloi sebagai sebuah telefon mid-range yang sangat menarik. Cuma bila harga dah 1,300 tu, kalau korang up sikit 1,400, 1,500, korang macam unlock sikit lah possibility untuk dapatkan telefon yang lebih menarik. Itu pendapat aku lah. So itu saja video untuk kali ni. Komen sikit pendapat korang pasal telefon ni. Like video ni kalau korang suka. Subscribe untuk channel Teko kalau belum lagi. Follow aku kat sini. And jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Stay safe, hati-hati dan sentiasa happy. Bye bye.